Hai guys, welcome back to the Kiwis Cerita Layar. Hari ini saya nak share satu horror movie yang memang best gila. Namanya Arundhati, keluar tahun 2009. Masa I tengok cerita ini dulu, yang paling I suka part dia memang buat rasa goosebump teruk. So, tanpa buang masa, jom kita layan sama-sama cerita ini. So guys, dalam scene pertama, kita nampak banyak kereta masuk dalam kawasan rumah besar ini. Dari salah satu kereta, keluar seorang lelaki yang nampak happy gila, terus masuk rumah. Dia pun beritahu kat mate dia, yang namakan nama. Mate ni memang paling rapat dengan family itu sejak zaman nenek moyang lagi. Lepas tu, lelaki itu share satu berita besar. Cucu dia Arundhati dah pun fix marriage. Semua orang dalam rumah itu happy dan excited. Tapi yang lagi menarik, semua percaya Arundhati ini adalah reinkarnasi nenek moyang dia, Jakama. Jadi memang semua orang dalam family respect habis kat Arundhati ini. Masa semua orang tengah happy dengan berita perkahwinan itu, tiba-tiba kita dengar satu jeritan kuat daripada istana besar yang dah lama terbengkalai tak jauh dari rumah tu. Jeritan itu bunyinya macam tak puas hati. Lepas tu scene terus cut ke satu pasangan yang tengah drive nak pergi ke Gandharva Kotai untuk bagi kad kahwin Arundhati pada family tadi tu. Masa tu hujan lebat gila. Dalam kereta pula mereka sembang pasal perkahwinan Arundhati. Tiba-tiba muncul satu objek misteri betul-betul depan kereta. Kereta itu terus terbebas dan jadi kemalangan. Pasangan itu memang terkejut gila dengan apa yang baru jadi. Kereta pun dah hancur teruk. Masa si husband berdiri sebelah kereta, dia ternampak satu cahaya terang kat belakang. Bila dia pusing, terus nampak sebuah istana besar yang sangat cantik gila. So, tak ada pilihan lain. Mereka pun decide jalan ke arah istana itu untuk cari pertolongan. Tengah jalan, tiba-tiba muncul seorang lelaki misteri depan mereka. Lelaki itu cakap, jangan masuk dalam. Memang tak ada manusia kat dalam istana ini. Tapi biasalah guys, mereka pun tak hendak. Tetap teruskan jalan masuk ke dalam istana itu. Bila pintu istana itu dibuka, ada seorang perempuan berdiri sambil suruh pasangan itu masuk. Lepas tu mereka melangkah ke dalam. Tiba-tiba perempuan itu menjerit, anak lelaki aku terperangkap ke sini, tapi itu Arundhati nak kahwin ke? Terus kad perkahwinan itu pakai sendiri depan mata mereka. Masa tu keadaan jadi pelik. Tiba-tiba isteri lelaki itu hilang. Si suami pun panik, cari-cari tak jumpa. Tiba-tiba dia dengar suara isteri dia panggil dia dari tingkat atas. Dia pun cepat-cepat naik dan kat atas tu dia nampak satu makam besar penuh dengan ukiran ayat-ayat suci, mantra semua. Dalam makam tu ada seorang lelaki tengah jerit-jerit suruh pecahkan makam itu depan mata dia. Si suami terus rasa takut gila, tak berani nak dekat. Dia terus lari. Masa tu lah suasana dalam istana itu berubah. Yang mula-mula cantik tadi itu terus jadi usang. So guys, dekat sini kita tengok majlis pertunangan Arundhati tengah berlangsung dengan meriah gila. Yes, inilah watak utama kita dalam movie ini, Arundhati sendiri. Semua orang sibuk buat persiapan untuk perkahwinan dia. Tiba-tiba, masa atuk Arundhati tengah ambil emas untuk perkahwinan dalam almari. Roh jahat dari makam tu mula kacau. Air menitis dari atas dan atuk dia terus jatuh teruk. Berita ini laju-laju sampai kat Arundhati. Tak tunggu lama, Arundhati terus balik ke Gandharva Kotai. Rupanya itu semua memang plan roh jahat itu nak perangkap dia. Lepas Arundhati sampai kat rumah, dia terus marah atuk dia, suruh dia ikut dia balik ke bandar, jangan duduk sini lagi. Tapi guys, sebenarnya Jakama tu adalah mak kepada atuk Arundhati ini. Sebab itulah atuk sayang kat Arundhati lebih dari segalanya, macam dia sayang mak dia sendiri. Lepas tu semua orang bawa Arundhati masuk ke bilik khas Jakama untuk dapat restu. Dekat bilik itu ada satu gambar lama Jakama, dan masa itu baru kita tahu dulu Jakama pernah declare nama Arundhati ini kerana diberi kepada firstborn anak perempuan dalam family ini. Tapi yang peliknya, turun-temurun generasi Jakama langsung tak ada anak perempuan sampailah lahirnya Arundhati. So basically Arundhati ini adalah first perempuan dalam generasi itu. Lepas tu masa Arundhati pergi kat belakang rumah, tiba-tiba ada seorang lelaki jerit nama Susila ke arah istana terbengkalai itu. Lelaki inilah yang kita nampak dalam starting scene tadi. Of course Arundhati terkejut gila. Bila Arundhati tanya pasal lelaki itu, family dia cakap mereka nak bawa dia jumpa seorang bomoh nama Anwar. Masa Anwar cuba untuk ubatkan lelaki itu dengan cara agak kasar, Arundhati terus tak puas hati dan start argue dengan Anwar. Dia ni jenis memang tak percaya hantu langsung, walaupun Anwar dah explain macam-macam. Tapi masa Arundhati tolong pegang lelaki itu, dia tak sengaja sentuh Anwar. Kat situlah Anwar mula rasa ada bahaya besar yang tengah mengintai Arundhati, dan semuanya ada kaitan dengan istana itu. Anwar masa tu terus pesan kat Arundhati, katanya ada bahaya besar tengah tunggu dia. Kalau boleh jangan duduk sini, cepat pergi dari kawasan itu. Tapi Arundhati ini
ini relax je. Dia tak layan sangat nasihat Anwar tu. Dia terus balik rumah macam nothing happen. Malam tu Arundhati dapat call dari husband dia. Suara dia romantic gila. Siap cakap dia rindu kat Arundhati dan tengah tunggu kat istana. Lepas sampai kat istana, Arundhati jalan slow-slow ke arah bangunan besar tu. Tiba-tiba muncul seorang lelaki yang kita nampak dalam starting scene tadi. Dia halang Arundhati. Dia cakap jangan masuk dalam. Kat dalam tu memang tak ada manusia pun. Tapi masa tu terus ada bunyi pelik datang dari arah dalam istana. Arundhati curious, so dia tetap decide masuk. Dalam tu memang gelap sunyi, creepy habis. Tiba-tiba kedengaran suara seorang perempuan panggil nama Arundhati. Suruh dia naik atas sebab katanya husband dia tengah tunggu. Arundhati pun naiklah tangga tu. Sampai ke atas, tiba-tiba ada suara lelaki pula keluar dari salah satu bilik. Masa Arundhati buka pintu bilik, angin kuat betul. Dalam bilik itu memang ada makam dan suara lelaki yang kita dengar tadi cakap, saya memang tunggu awak lama, mai dekat. Kalau tak mai saya akan bunuh awak. Tiba-tiba muka Arundhati berubah, macam ada aura Jakama timbul. Muka dia bercahaya pelik. Jakama mula cakap dekat makam tu, awak tak boleh keluar dari makam ini. Saya takkan biarkan. Dua-dua mula bergaduh, suasana jadi tegang gila. Pada masa tu, Anwar sampai. Dia tarik Arundhati keluar dari istananya dan jerit, sini tempat syaitan. Dia sengaja panggil awak kemari. Awak cepat-cepat pergi dari Gandharva kota ini. Tapi Arundhati stubborn, tak percaya sangat kata Anwar. Sebab dia masih percaya Habib dia ada dalam istana. Anwar suruh dia call Habib dia. Masa Arundhati call, Habib dia cakap dia sedang di luar negara. Lepas tu Anwar sambung, jangan percaya apa yang kau nampak atau dengar. Lepas tu dia buat jampi, terus tunjuk depan mata Arundhati. Rupa-rupanya roh jahat itu memang berdiri sebelah dia. Arundhati terkejut gila. Keesokan harinya, hati Arundhati masih curious pasal apa yang jadi semalam. Semasa dia berjalan kat rumah, tiba-tiba dia nampak satu gambar lelaki. Lelaki yang sama dia nampak dekat luar istana itu. Dia pun tanya atuk dia, siapa lelaki ni? Atuk pun jawab dengan tenang, dia ni abang aku, tapi dia dah mati 30 tahun yang lalu. Arundhati mula rasa takut dengan cerita atuk dia tu. Dengan rasa ingin tahu, Arundhati bertanya tentang istana besar dekat Kannama. Pada mulanya Kannama enggan bercerita, tapi lepas Arundhati memaksa, barulah dia mula bercerita. Dahulu, istana itu memang bahagia dan penduduk di sana juga hidup gembira. Dalam istana itu ada seorang raja yang mempunyai 2 orang anak perempuan. Anak sulung sangat cantik tetapi polos. Manakala anak kedua pula sangat berani, tidak takut orang dan tahu bagaimana untuk berlawan menggunakan pedang. Dialah Jakama Arundhati. Semua orang sangat menghormatinya. Dalam cerita ini ada juga seorang penjahat bernama Pasupati, yaitu anak kepada adik perempuan raja. Dia sering merogol perempuan di sekelilingnya dan membunuh mereka. Raja pula tersilap kerana mengkahwinkan anak perempuannya dengan Pasupati. Lama kelamaan, perangai Pasupati semakin teruk. Guru yang mengajar Jakama tentang Bharadam adalah seorang buta, tetapi Pasupati ini merogol dan membunuhnya dengan kejam di dalam istana. Arundhati terkejut dan marah lalu menyuruh ayahnya menghalau Pasupati bersama ibunya keluar dari istana. Ibu Pasupati pun bukanlah seorang yang baik, namun ayahnya masih memikirkan kehidupan anak sulungnya. Sebab itulah raja hanya berdiam diri. Kakaknya juga tidak hidup bahagia bersama Pasupati. Keesokan paginya, suasana istana menjadi sangat sedih. Jakama duduk di sisi kakaknya sambil menangis. Masa tu Pasupati datang ke istana. Dia suruh keluarkan jasad isterinya cepat-cepat. Arundhati yang tengah marah terus arahkan pegawai tangkap Pasupati, pukul dia dan halau keluar dari istana. Dia siap suruh ikat kaki Pasupati dengan kaki kuda. Lepas tu biar kuda berlari sampai Pasupati mati. Tahun pun berlalu, Arundhati dah dewasa. Dia jadi hebat dalam pertarungan pedang dan dia buat banyak kebaikan kepada orang-orang kampung. Semua orang hormat dia, tapi masalahnya Pasupati sebenarnya tak mati lagi. Ada satu golongan orang panggil Agora, dewati pada Dewa Shiva. Tapi ada juga yang jahat. Yang jahat ini guna black magic. Dia oranglah yang selamatkan Pasupati dan ajar dia ilmu sihir hitam. Sampailah masa perkahwinan Arundhati. Semua orang dalam istana happy, suasana meriah. Tiba-tiba seorang lelaki masuk dan mula bunuh orang sekeliling. Semua orang terkejut sebab tak tahu siapa dia. Rupa-rupanya dialah Pasupati. Sekarang dah jadi Agora yang penuh dengan kuasa sihir hitam. Bila berita ini sampai ke telinga Arundhati, dia terus marah dan angkat pedangnya nak bunuh Pasupati. Tapi seorang Sami kat sebelah cepat-cepat halang dia. Kata, jangan lawan dia. Dia sekarang Agora. Susah nak ditewaskan. Tapi Arundhati jawab dengan tegas, saya takkan lari daripada dia. Saya mesti
berdepan dengan dia. Lepas tu guys, Arundhati turun perlahan dengan maid dia. Pasupati terus terkejut gila sebab kecantikan Arundhati memang luar biasa. Dia pun cuba nak tanggalkan sari Arundhati, tapi Arundhati bijak. Untuk alih perhatian, dia terus menyanyi sambil menari depan mata Pasupati. Pasupati makin terpesona. Dia tarik Arundhati masuk ke satu bilik khas untuk menari. Siap suruh dia menari depan mata dia. Arundhati pun ikut je menari dengan kain yang Pasupati bagi. Tapi masa tu, Sami sempat berpesan kalau nak kalahkan Pasupati, kena potong lidah dia yang baca mantra tu dengan tangan dia sekali. Arundhati pun terus terbangkan kain itu ke arah pedang. Capai pedang itu dan tewaskan Pasupati. Tapi masa nak bunuh dia, Sami halang dia. Dia kata jangan bunuh dia. Kalau dia mati sekarang, dia akan jadi roh jahat yang lebih kuat dan sangat berbahaya. So masa tu, Jakamma ambil keputusan untuk bina makam khas dalam bilik Pasupati. Dia siap ikat dengan banyak mantra perlindungan supaya Pasupati tak boleh keluar langsung dari makam tu. Lepas tu, Jakamma harapkan semua orang keluar dari istana ini. Sejak hari tu, tak ada siapa pun berani masuk dalam istana tu sampai sekarang. Lepas Kannamma habis cerita itu, dia sambung. Lepas 48 hari kejadian itu, Kannamma terus stopkan. Dia kata kita sambungkan hari ke lain. Tapi Arundhati tak puas hati, dia paksa Kannamma cerita apa jadi lepas 48 hari. Kannamma pun balas, lepas 48 hari, tiba-tiba ada suara orang menangis dalam istana itu. Jakamma pun masuk bilik ke dalam istana nak tengok makam itu. Dan masa itu, roh jahat dalam makam tu bangkit. Dia sumpah nak balas dendam dengan cara paling kejam dekat Jakamma. Lepas tu, Arundhati pun start fikir balik pasal roh jahat Pasupati ini. Dia sebenarnya takut nak hadap walaupun dia ni reinkarnasi Jakamma. Pada masa yang sama, lelaki yang kita nampak dalam first scene tu tiba-tiba terdengar suara isteri dia di dalam istana. Suara itu kata, "Mari bang, aku ada dalam makam ini." Dia terus pun lari pergi istana. Sampai je kat makam, semua protection yang dikelilingnya itu dia hancurkan. Lepas bertahun-tahun terkurung, akhirnya masa dia keluar balik dah sampai. Tanpa buang masa, roh tu terus menuju ke rumah Arundhati. Masa tu Arundhati tengah borak dengan Habi dia, cerita pasal kisah Pasupati ini. Tiba-tiba masuk pula seorang budak maid nak bagi susu kat dia. Tapi masa Arundhati tengah cakap tu, suara budak tu kedengaran macam suara lelaki. Arundhati pun pelik. Dia pandang budak itu. Sekali muka budak tu dah lain macam dah kena rasuk. Budak tu terus cakap, "Sayalah Pasupati." Roh jahat itu siap ugut. Dia cakap takkan bagi Arundhati hidup bahagia. Malah dia nak bunuh Arundhati. Lepas tu terus hilang depan matanya. Arundhati terdiam, tak percaya apa yang dia baru je alami. Tiba-tiba kursi di dalam bilik itu bergerak sendiri. Masa tu baru dia sedar roh tu memang dah keluar. Lepas kejadian itu guys, dalam ketakutan Arundhati terus masuk bilik atau dia cakap kita balik pandai esok pagi ataupun setuju je. Tapi masa tu baru Arundhati teringat balik kata-kata Anwar sebelum ini. Dia pun cepat-cepat rush drive pergi rumah Anwar. Sampai sana, asisten Anwar cakap Anwar dah keluar. Tapi asisten itu sebenarnya tahu keadaan Arundhati. Dia pun terus nak pergi cari Anwar untuk tolong. Tapi malangnya, masa dia tengah jalan, tiba-tiba sebuah lori rempuh dia. On the spot, asisten itu mati kat situ juga. Arundhati terus menjerit ketakutan dan masa tu dia terdengar suara seram, "Pasupati, aku akan bunuh semua orang yang nak tolong kau." Lepas tu Arundhati terus drive keluar dari Gandharva Kota. Masa dia lalu dekat landasan kereta api, tiba-tiba kereta dia terus mati. Lagi ngeri, kereta api pun dah makin dekat. Sekelip mata je, badan Arundhati sendiri tercampak keluar dari kereta tu. Masa tu roh Pasupati muncul lagi. Dia cakap jangan cuba nak keluar dari tempat ini. Arundhati pun lari balik rumah dalam keadaan panik, terus masuk bilik dia. Tapi kat sana ada pula seorang perempuan dah kena rasuk roh Pasupati. Perempuan tu siap suruh family Arundhati balik bandar tanpa bawa dia. Dia ugut kalau family dia tak ikut, dia akan bunuh semua orang. Arundhati pun terpaksa tahan hati dan dengan berat dia cakap kat family dia, "Korang balik dulu." Masa tu Kannamma ada perasaan ada benda tak kena dengan Arundhati sebab muka dia nampak cemas semacam. Tak lama lepas tu, family dia pun balik bandar. Tinggallah Arundhati seorang diri. Masa tu roh Pasupati masih kacau dia, siap menakutkan dia lagi. Tiba-tiba Anwar muncul kat tempat kejadian dan selamatkan Arundhati daripada gangguan roh Pasupati. Roh tu pun keluar daripada badan perempuan yang kena rasuk tadi. Dalam keadaan panik, Arundhati pun terus tanya Kannamma, dia ni siapa sebenarnya? Kannamma
Jakamma pun balas, dialah Pasupati. Dia keluar dari makam tu untuk balas dendam dengan Jakamma. Arundhati pula, dia memang yakin dia bukan Jakamma. Tapi Anwar terus baling pedang ke arah dia untuk uji. Mengejutkan, Arundhati sempat tangkap pedang tu dengan cepat. Gaya dia memang nampak macam Jakamma. Anwar pun cakap, ingat balik apa yang jadi dulu. Arundhati pun masuk bilik Jakamma, mula baca secret word yang tersurat dalam gambar Jakamma. Benda itulah kunci untuk dia ingat balik kehidupan silam dia. Lepas tu dia mula cerita, masa Jakamma keluar dari istana, satu kampung jadi kering kontang. Air tak ada, semua orang mula mati sebab penyakit misteri. Masa itulah dia sedar semua ni berpunca daripada roh jahat Pasupati. Sejak itu, Arundhati Jakamma cari banyak tempat untuk hapuskan roh jahat itu, tapi tak berjaya. Akhirnya dia pergi jumpa seorang agora yang tinggal dalam hutan. Agora itu berkata, roh itu boleh dihapuskan melalui senjata. Bila Jakamma bertanya kepada bagaimana untuk mendapatkan senjata itu, Agora membalas, kematian Jakamma sendiri akan mencipta senjata tersebut. Jakamma memang terkejut. Agora kemudian sambung bahawa senjata itu akan dibuat daripada tulangnya dan Jakamma akan dilahirkan semula untuk hapuskan roh Pasupati. Ini dah takdirnya. Jakamma pun ambil peluang ini untuk hapuskan roh Pasupati. Dia memang dah bersedia untuk mati. Sebelum dia pergi, dia sempat beritahu semua orang dekat rumah yang dia akan reborn semula. Lepas tu Jakamma pun masuk hutan untuk menjemput kematian. Agora pula melaksanakan kematian Arundhati. Lepas Arundhati mati, mereka bakar mayat dia dan mula buat pisau daripada tulang. Lepas Arundhati baca ayat dalam gambar itu, secara otomatik semua barang sekeliling terbakar. Roh Pasupati pula ejek Arundhati, suruh dia cari pisau itu tanpa beritahu langsung kat mana tempatnya. Lepas roh tu lenyap, Anwar pun beritahu Arundhati yang dia sebenarnya tahu tempat yang Jakamma maksudkan dalam gambar itu. Lepas tu dua-dua pun terus bergerak ke arah hutan Agora. Dalam masa yang sama, Anwar suruh Kannama pergi ke tempat dia untuk keselamatan. Dekat sini, roh Pasupati mula buat plan untuk menakutkan Habib Arundhati mai dekat Kandawa Kotai. Dalam masa yang sama, Arundhati dengan Anwar pula terlibat dalam kemalangan dekat jalan. Anwar terus terjatuh dari bukit, manakala Arundhati lari sekali lagi menuju ke bus stop. Dekat sana, Habib Arundhati memang tengah tunggu untuk pergi ke Kandawa Kotai. Tiba-tiba dia ikut seorang lelaki sebenarnya dirasuk oleh Pasupati. Pada masa yang sama, Kannama nampak suami Arundhati dan cuba selamatkan dia. Tapi malangnya, roh Pasupati itu muncul depan Kannama dan terus bunuh dia. Dan Arundhati pun nampak Habib dia dan terus kejar dia. Habib dia pun perasan Arundhati tengah chase. Lepas tu dia berhenti dan jumpa Arundhati. Tanpa membuang masa, Arundhati terus bawa Habib dia ke tempat Anwar untuk selamatkan dia. Tiba-tiba roh Pasupati muncul. Arundhati berjaya tarik roh tu masuk ke dalam kawasan sembahyang Islam dan terus kunci pintu. Roh Pasupati menjerit, marah, tak puas hati. Bila Arundhati sedar, dia nampak diri dia seorang je dekat tengah jalan. Dengan hati yang sudah hampir give up, dia terus jalan menuju ke istana. Sampai je dekat situ, roh Pasupati muncul dan mula menakutkan Arundhati. Dia suruh Arundhati pakai baju lama Jakamma. Lepas tu, roh Pasupati cuba serang dan rogol Arundhati. Dalam masa yang sama, rupa-rupanya Anwar masih belum mati. Dia ambil senjata tulang tu, Jakamma, dan baling ke arah Arundhati untuk bunuh roh. Tapi Anwar terlupa satu benda penting. Darah Arundhati kena tumpah atas senjata itu. Baru senjata itu boleh dapat kuasa untuk hapuskan Pasupati. Bila Anwar cuba nak bagi tahu perkara sebenar, Pasupati terus bunuh dia dulu. Lepas kejadian itu, Arundhati cuba lari tapi Pasupati kejar dia tanpa berhenti. Dalam keadaan terdesak, Arundhati ambil senjata itu dan tikam diri dia dulu. Masa itu barulah dia nampak senjata itu mula dapat kuasa daripada darah dia. Tanpa buang masa, Arundhati terus tikam balik roh Pasupati. Pada masa yang sama, suasana dalam istana itu mula runtuh. Tapi Arundhati tak berhenti, dia terus menikam Pasupati sampai roh itu hancur sepenuhnya. Family Arundhati pula kelang kabut keluar dari istana. Akhir sekali Arundhati berjaya keluar dari istana yang dah runtuh, menandakan semuanya akhirnya tamat. Okay guys, harap semua orang suka video saya ni. Jangan lupa like, subscribe and share video ni, okay? Drop kat comment section movie apa yang korang nak saya review lepas ni. Jumpa lagi di video seterusnya.